Baik, itu muqaddimah yang diketengahkan oleh Imam Ibn Katsir berkenaan awal surah Al-As. Tetapi bila kita nak menafsirkan tentang surah Al-As, Allah memulakan dengan kalimah wal asr, demi masa. Ini adalah kalimah sumpah, perkataan sumpah daripada Allah. Allah bersumpah demi masa. Masa adalah termasuk salah satu daripada makhluk Allah, dan menjadi keharusan bagi Allah untuk bersumpah. Bukan sahaja kepada zat dia, bukan sahaja kepada nama dia, bukan sahaja kepada af'al, perbuatan-perbuatan dia, tetapi menjadi keharusan bagi Allah untuk bersumpah ke atas makhluk-makhluk yang dijadikan dan diciptakan olehnya sendiri atas dasar-dasar kepentingan sesuatu perkara. Contoh dalam Al-Quran, Allah bersumpah banyak, di antaranya makhluk-makhluk yang sendiri dijadikan dan diciptakan oleh Allah. Selain daripada demi masa, demi waktu duha, demi waktu malam, demi matahari, demi bulan, macam-macam. Yang semuanya berkisar terhadap makhluk Allah atas kalimah yang disumpahi oleh Allah sendiri. Jadi atas dasar itu, kita harus mempelajari satu ilmu daripada cabang ulumul Quran. Ilmu ulumul Quran ni banyak. Ada ulama yang mengatakan sampai 11 cabang ilmu, dan ada yang mengatakan sampai 13 cabang ilmu. Apapun salah satu daripada ilmu ulumul Quran adalah ilmu aqsamil Quran. Ilmu yang membahaskan tentang kata-kata sumpah yang dimuatkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Termasuklah kalimah wal asr. Selalunya orang-orang Arab menyebutnya dengan lafaz aksam. Aksam ni ialah jamak. Jamak bagi qasam. Qasam tu, aku bersumpah. Ataupun Arab selalu menggunakan kalimah halaf. Halaf tu, aku bersumpah. Ataupun kalimah yamin, juga sumpah. Sama ada Arab datang perkataan qasam ataupun halaf ataupun yamin, yang kita selalu jumpa dalam kitab-kitab Kitabul Aiman. Itu kitab yang membicarakan tentang sumpah. Baik. Kenapa sumpah ada dikategorikan dengan nama yamin? Kerana telah jadi macam satu budaya dan tradisi di kalangan orang-orang Arab. Bila mereka ni bersumpah, kalau mereka ni seorang, mereka akan pegang tangan kiri di atas tangan kanan. Tangan kanan tu yamin lah. Kalau mereka ni ramai, mereka akan saling berpegangan tangan kanan di antara mereka bila mereka melafazkan atau mengucapkan kata sumpah. Itulah disebut sebagai yamin, halaf ataupun qasam. Tetapi bila kita membicarakan tentang konteks wal asr, sesungguhnya ada seorang imam yang mula-mula membicarakan dan membukukan ilmu aqsamul Quran ni ialah Imam Ibnul Jauzi. Imam Ibnul Jauzi ni wafat pada tahun 751 Hijrah, yang mana beliau telah membukukan tentang ilmu ini di dalam satu kitab At-Tibyan fi Aqsamil Quran. Dalam tu beliau menggariskan sirah qasam terbahagi kepada 3 rukun. Siapa-siapa yang nak bersumpah, nak halaf, nak yamin, nak qasam, kena ada 3 rukun baru sumpah tu lengkap dan sempurna. Yang pertama ialah harus pada fi'il qasam yang dimuta'addikan dengan sama ada salah satu daripada 3 huruf. Dimuta'addikan dengan huruf ba, dimuta'addikan dengan huruf waw, dimuta'addikan dengan huruf ta. Sebab tu lafaz sumpah yang selalu disebut oleh orang ketika nak bersumpah, wallahi dengan huruf waw, wabillahi dengan huruf ba, dan watallahi dengan huruf ta.
Sebagai contoh, dalam surah Al-Hijr menggunakan huruf ba, wa aqsamu billahi jahda aimanihim. Masa ni guna huruf ba, wa aqsamu billahi, dimutaaddikan dengan huruf ba. Contoh bila digunakan dengan huruf waw, wal-laili idza yaghsha, Allah bersumpah demi malam, menggunakan mutaaddi huruf waw. Dan ada juga yang menggunakan huruf ta, tallahi la akidanna asnamakum. Ini ada dalam surah Al-Anbiya, peristiwa ketika Nabi Allah Ibrahim, dia bersumpah demi Allah, dia akan melakukan tipu daya terhadap patung-patung berhala. Yang mana ketika masyarakat Babylon pada masa itu keluar untuk mengadakan pesta ataupun perayaan secara besar-besaran, dia keluar dengan membawa alat yang kemudian mematah-matahkan ataupun merosak-rosak, memusnahkan patung tadi. Jadi dalam Quran jelas diharuskan fi'il qasam itu dimutaaddikan dengan 3 huruf ini. Itu yang pertama. Rukun yang kedua, harus ada muqsam bih. Muqsam bih ini ialah penguat kepada sumpah. Penguat kepada sumpah. Kenapa Allah bersumpah demikian? Tapi bagi manusia, kita kena bersumpah atas nama Allah. Kita nak bersumpah ni atas nama Allah, sebab kita manusia, kita makhluk Allah. Sama ada kita nak bersumpah ni atas nama zat Allah, ataupun nama dia, ataupun perbuatan dia, tak jadi masalah. Tetapi yang selalu jadi adat dan budaya orang-orang Arab pada masa tu, mereka gemar bersumpah atas diri mereka. Mereka gemar bersumpah atas umuk mereka. Mereka gemar bersumpah atas datuk. Mereka gemar bersumpah atas nenek moyang mereka. Mereka gemar bersumpah atas sesuatu perkara atau benda yang jadi kepentingan pada diri dia. Contoh, dia bersumpah demi nama dia, dari kabilah sekian-sekian yang mempunyai ketinggian dan kemuliaan. Dia bersumpahlah benda yang dia nak sumpah. Ataupun dia sumpah demi umurku yang berumur sekian-sekian, maka dia lafazlah sumpah yang dia nak sumpah. Demi datuk dan nenek moyangku, dia lafazlah dia nak sumpah. Ataupun demi benda-benda, unta kesayangan dia ke benda-benda lain yang jadi kesayangan, dia bersumpah dengan benda-benda macam ni. Ini adalah adat dan budaya pada zaman jahiliah. Sebab itu ada satu kes Allah menggunakan frasa yang sama. Bila Allah bersumpah atas umuk Nabi Muhammad kan, dalam surah Al-Hijr, la'amruka innahum lafi saqratihim ya'mahun, demi umur kamu wahai Muhammad. Sebenarnya Allah guna ini untuk menandingi apa yang telah menjadi sumpah-sumpah bagi mereka sebelum ini. Tetapi ini diharuskan sebab yang bersumpah tu siapa? Yang bersumpah tu Allah. Allah tak ada masalah, tapi bagi kita sebagai manusia bermasalah. Kita tidak dapat lari bila bersumpah. Muqsam bih kita harus terarah ataupun flow dia kepada 3 benda tadi. Zat Allah, nama Allah, perbuatan ataupun sifat Allah. Tapi tak bolehlah kita hari ini, aku bersumpah demi isteriku yang cantik. Dia tak jadi. Aku bersumpah demi kereta Proton Saga buruk aku pakai 20 tahun lepas, kita pun cerita sumpah kita. Dia tak jadi. Boleh faham? Muqsam bih. Dan yang ketiga ialah muqsam alaih. Sesuatu penceritaan yang diperkuat kepada sumpah tu. Bila kita dah bersumpah, contoh wallahi, apa benda? Hak benda kita nak sumpah tu. Demi Allah sesungguhnya aku tidak berzina. Itu muqsam alaih lah. Demi Allah sesungguhnya aku tidak mencuri. Itulah dipanggil muqsam alaih, suatu penceritaan untuk meneguh dan memperkuatkan sumpah tadi. Tetapi benda ni terikat dengan 4 benda. Terikat dengan 4 benda. Yang pertama, penceritaan selepas lafaz sumpah mestilah perkara-perkara baik, perkara-perkara terpuji dan perkara-perkara yang penting sahaja. Itu yang pertama. Yang kedua, sekiranya lafaz sumpah ini terlalu panjang,
terlalu panjang, maka diharuskan buat dua benda. Sama ada tinggalkan terus atau pendekkan kisah itu. Contoh, aku bersumpah aku tak buat benda tu. Yang sebenarnya aku bersumpah aku tak ada malam tu, aku tak pi, aku duduk rumah ni. Cerita dia punya sumpah tu 30 minit tak habis lagi. Jadi kalau panjang tu cukup, yang sebenarnya wallahi aku tak buat benda tu. Hilangkan terus muqsam alai ataupun pendekkan dia. Yang ketiga, sekiranya kita nak menguatkan lagi, dia ada jawab qasam yang fi'il madhi dia ni mutaharrif. Dari sudut positif bukan negatif, kita tambah kalimah lam dengan qad. Lam dengan qad. Contoh, wal as innal insana lafi tambah huruf lam tu. Benar-benar, sungguh-sungguh. Yang terakhir, kita boleh bersumpah atas apa jua bidang selama mana bidang tu masih lagi dalam kategori baik dan terpuji. Apa saja kita nak cerita tak jadi masalah. Baik. Itu berkenaan dengan konsep lafaz sumpah dalam Al-Quran. Sekarang kita pi pada pentafsiran dia. Wal as, demi masa. Inilah yang selalu kita temui dan kita jumpai dalam lafaz Al-Quran. Demi masa. Tetapi bila kita menghayati banyaknya karya-karya ulama, terutama dalam kes bidang pentafsiran, kita ada tafsir period awal, period mutaqaddimin, Imam Ibnu Jarir At-Tabari dan seangkatan dengannya. Yang pertengahan seperti Imam Fakhruddin Ar-Razi, Imam Al-Alusi, Imam Al-Qurtubi, Imam Baydawi. Dan yang terakhir ni seperti tafsir Khazin atau tafsir Ibnu Qasir, kebanyakannya menterjemahkan ataupun mendefinisikan demi masa. Tetapi saya akan sebutkan daripada kepelbagaian tafsiran ini antara makna-makna yang diletakkan dan didefinisikan oleh ulama pada kalimah wal as. Ada yang mendefinisikan al-as ini ialah penghujung waktu siang sebelum tibanya waktu malam. Penghujung waktu siang sebelum tibanya waktu malam. Ada yang definisikan demikian. Ada ulama yang mendefinisikan al-as ini ialah waktu ataupun time yang dilalui oleh manusia. Kita hidup dalam waktu tempoh ni, kita lalui benda tu dalam hidup kita. Yang ketiga, ada yang mendefinisikan al-as ini sebagai salatul wusta, iaitu merujuk kepada solat asar lah, asar. Dan ada lagi definisi-definisi yang lain. Tapi tiga ini agak terkedepan dan lebih terkenal berbanding dengan definisi yang lain. Apa pun nak mengembalikan makna dia, kita kena rujuk satu kitab karangan Imam Lughah, Imam Bahasa, Imam Linguistik yang besar, iaitu Imam Ar-Raghib Al-Asfahani. Dalam kitab dia Mu'jan Al-Fazil Quran, lafaz-lafaz Al-Quran. Dia mengatakan al-as ini adalah asal daripada kalimah asara. Asara ni maksud memerah ataupun menekan sesuatu. Benda ni dianggap suatu benda yang penting, yang telah ditetapkan oleh Allah. Apapun kebanyakan jumhur ulama memilih makna yang kedua tadi, iaitu wal-as, demi masa yang dilalui oleh manusia. Kita pergi pada ayat yang kedua. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Ada kalimah lafi tadi sebagai penguat. Sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian, atau kita boleh meletakkan makna yang lebih sesuai, sesungguhnya semua manusia. Tak kira dia tu beriman, lebih-lebih lagi yang tidak beriman, berpotensi untuk menjadi rugi. Kita semua ni Allah nak habaq, sebab inna di depan tu lafaz taukid. Lafaz taukid ni lafaz penguat, lafaz yang mengandungi ketegasan.
Yang disebutkan oleh ulama-ulama lughah bila guna lafaz inna, semua manusia yang membaca ayat selepas lafaz ini harus memandang serius. Memandang selepas kalimah pada inna ni sesuatu benda yang besar yang nak dihabak dan digambarkan oleh Allah. Perhati betul-betul. Semua manusia, baik yang beriman, baik yang tidak beriman, semuanya ada potensi untuk apa? Potensi untuk rugi dalam hidup mereka. Bila potensi rugi, jadi kita harus memenuhi setiap masa yang Allah bagi. Setiap masa yang dikurniakan dan dianugerahkan oleh Allah ini untuk mencari perkara-perkara, amalan-amalan yang boleh mendatangkan redha Allah atas kita. Jadi amat-amat malang bagi manusia yang berakal bila Allah mendefinisikan ini sebagai satu bentuk kerugian total. Semua manusia ada potensi dan boleh jadi rugi, kecuali ada beberapa perkara yang disebutkan oleh Allah, terutamanya 4 benda di dalam ayat ini. Jadi kemestian bagi kita dan kewajipan bagi kita mengisi setiap masa dengan perkara-perkara yang menjadi redha Allah. Tapi kadang-kadang manusia ni dia suka manipulate kata-kata dia. Bila dia buat satu-satu benda yang di mata kita ni benda tu tak ada manfaat. Di mata kita benda tu buang masa. Bila kita kata tak payahlah duk buat benda ni, tak payahlah duk main benda ni, buang masa saja. Dia habaq apa? Sebenarnya kami tak pernah buang masa. Apa yang kami buat ni ialah sedang mengisi masa. Oh, pandai dia habaq. Mengisi masa, betul jugalah, fikir sekali fikir. Dia buat satu aktiviti tak? Kita anggap aktiviti tu tak ada faedah. Tapi bukan buang masa, isi masa. Kalau buang masa ni memang tak buat apa. Buang lagu tu. Baik.